Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cik Man ucapkan kepada semua penonton di rumah ataupun di mana sahaja berada. Dan kembali semula dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab dengan izin Allah. Jadi hari ini alhamdulillah hari yang kedua dalam tema kita berkenaan dengan puasa. Cuma sebagaimana yang Cik Man sebut semalam, bahawa kita tak akan terus masuk secara detail ataupun spesifik tentang puasa. Cuma kita nak kaji ataupun kita nak bincangkan tentang amalan-amalan ataupun konsep ibadah sunnah. Sebab dalam kehidupan kita ni ada benda yang wajib dan ada benda yang sunat. Itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kita juga perlu yakin bahawa ibadah dan kualiti kita yang berbentuk wajib itu tidak boleh dipastikan sempurna. Maka yang akan menampung ibadah yang wajib ini ialah amalan-amalan sunat. So ini sebagai sifat rahman Allah ataupun orang kata cara Allah untuk membantu kita supaya kita dapat backup balik, dapat sempurnakan balik amalan dan kecacatan-kecacatan yang berlaku dalam ibadah-ibadah yang wajib. Jadi macam korang semua di rumah, maklum-maklum, paklung-paklung di rumah kadang-kadang tu dah buat dah benda-benda yang perlu dibuat untuk suami ataupun untuk anak-anak. Tapi ada juga perkara-perkara yang tambahan yang kadang-kadang suami tak jangka pun. Tapi ada dah cekodok dah, TO petang-petang. Tapi makan tengah hari tadi dah settle dah. Begitu juga dengan adik-adik kan. Homework, kewajipan dah buat dah. Cikgu suruh buat homework. Kemudian waktu-waktu lapang tu pula pergi duduk meja sebelah kawan, tanya, kau ada apa-apa yang aku nak tolong? Aku boleh tolong, aku tengah free. Padahal homework yang wajib tu dah buat dah. So benda-benda yang begini menjadikan hidup kita lebih sempurna. Bukan sahaja saham pahala untuk diri kita, tapi kita berinteraksi dengan orang lain dan kita bersikap baik dengan orang lain. Maka kita dapat membina hubungan, bukan sahaja hablum minallah, hubungan dengan Allah, bahkan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Baik, sebelum tu Cik Man nak petik soalan. Ada satu soalan daripada netizen. Cik Man, kenapa perlunya amalan sunnah ini dipraktikkan? Baik. Secara ringkas, yang pertama sekali sebagaimana Cik Man sebut tadi adalah untuk backup amalan-amalan fardu yang cacat ataupun yang lompong. Okey? Contohnya lah semayang kita zuhur fardu. Mungkin 50 rakaat. 50 markah. 50 rakaat tak mana datang. 50 markah. Tak cukup ni. Tadi ada tak khusyuk rakaat kedua, kau terfikir pula kau punya PUBG. Macam mana cara nak backup balik amalan semayang solat fardu zuhur yang wajib tadi tu? Buat qabliyah, buat ba'diyah. Jadi 50, mungkin ba'diyah pun tak berapa sempurna, tapi kumpul-kumpul balik itu secara orang kata secara matematik dunianya lah. Tapi Allah dia menentukan pahala daripada Allah ni sesungguhnya kita memang tak tahu. Walaupun kita tahu sefenya buat satu kebaikan dapat 10, tapi Allah sendiri ada subsidinya. Allah sendiri ada banyak khazanah-khazanah pahala yang kita tak jangka. Sebab tu dekat syurga contohnya nanti ada satu pintu dinama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ni tujuannya untuk apa? Satu pintu yang dicipta khas untuk orang yang rajin berpuasa. Memang gila-gila betul dia berpuasa. Padahal dah ada puasa wajib nah. Ni dia puasa sunat Isnin Khamis, kemudian puasa sunat yang berbentuk bulanan 3 hari setiap bulan, kemudian puasa sunat Syawal, ada pula puasa sunat pada bulan Syaban sebelum Ramadan sebagai persediaan. Dia benda ni tak dijangka. Allah nak bagi kita supaya kita lebih mantap dari sudut kedekatan kita kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan persoalan kenapa perlu amalan sunat. Jadi yang pertama tadi, faedah yang pertamanya untuk backup amalan yang wajib. Maka yang kedua, supaya kita menjadi orang yang berjaya. La'allakum tuflihun. Ya? Fafa'alul khairat. Dalam Quran ni Allah sebut, maka buatlah kebaikan-kebaikan. Semoga dengan kebaikan yang kau buat itu, engkau akan menjadi orang yang berjaya. Falah. Hayya 'alal falah. Dalam Quran, tuflihun. Apa maksud falah? Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Cuma bagi contoh lah dalam zaman Nabi, pada zaman Nabi ada contoh-contoh di kalangan sahabat yang buat benda-benda yang sunat ataupun benda-benda kebaikan. Padahal tak wajib pun bagi dia. Ada satu orang perempuan, dia ni rajin bersih masjid, sapu-sapu. Kemudian satu hari, Nabi kenal lah perempuan ni. Sebab Nabi pergi masjid, kemudian perempuan ni pun sapu di masjid. Perempuan tu pergi masjid, kan? Ini kadang-kadang lelaki pun tak pergi masjid. Ini perempuan, dia buat jasa dia dekat masjid. Satu hari Nabi tengok perempuan tu dah tak ada. Nabi perasan. Nabi tanya sahabat-sahabat yang lain, mana ni yang selalu acik cleaner yang sapu masjid tu? Kata sudah meninggal ya Rasulullah. Tiba-tiba kita kalau tersentak kan, kita memang tersentak, tiba-tiba kita dah biasa tengok.
Satu hari tu dia dah meninggal. Jadi Nabi kata, kenapa awak hantar khabar? Kenapa kau tak bagi tahu aku? Aku boleh pergi ke kubur dia dan sembahyang sunat. Woi, beruntung betul perempuan ni. Sampai Nabi concern dengan dia. Nabi caring dengan dia. Nabi perasan kewujudan dia. Kita ni ada tak orang perasan kewujudan kita? Nabi perasan kewujudan makcik cleaner tu. Jangan, sebab tu adik-adik kalau pergi sekolah, ucapkan terima kasih pada makcik cleaner tau. Walaupun dia cuci toilet apa semua, bekerja dengan benda-benda yang kita rasa tandas. Tapi perempuan ni tadi, dia cleaner Masjid Nabawi. Nabi sampai perasan ketidakwujudan dia pada hari itu. Dia dah meninggal, maka Nabi pergi ke kubur, Nabi semayang. Hadiah daripada Nabi itu. Maknanya kedudukan perempuan tu sangat mulia sampaikan Nabi semayang jenazah ghaib untuk dia. Jadi apa ruginya kita buat benda-benda yang sunat? Selain daripada kita dapat daripada Allah, maka kita dapat pengiktirafan daripada manusia. Baik, kemudian ada soalan-soalan daripada netizen. Cik Man, mengaji tu wajib ke sunat? Mengaji, baca Quran. Cik Man ingat zaman dulu, zaman Cik Man kecil-kecil dulu, Abah mengaji. Kita pun ada perkataan-perkataan muqaddam, a, i, u, ba, bi, bu. Kemudian bila dah habis muqaddam, kita masuk pula ke Quran. Kau dah juz berapa dah? Kau dah juz berapa dah? Dah juz macam sirap pula dah kan? Juzuk berapa? Kemudian dah alih ke belum? Korang pernah dengar perkataan alih? Alih ni maksudnya kita baca satu ayat, kemudian kita pergi pendengarkan pada tok guru mengaji tu. Kalau clear semua, alih ayat yang seterusnya. Yang tu ada istilah alih. Maknanya kalau tak betul, kekallah sampai keluar dajjal kau dekat ayat tu kan. Jadi benda-benda yang begini, bila soalan tanya, Cik Man, mengaji tu wajib ke sunat? Kita sebagai orang Islam bila sebut tentang membaca Al-Quran, kita tahu ada baca Quran yang sunat, ada baca Quran yang wajib. Baca Quran yang sunat mungkin nak tunggu bas. Okey, bacalah qul huwallah, mana yang kita hafal lah. Memang confirm qul huwallah dengan inna ataina je lah. Sampai bila-bila kan. Kalau budak-budak tahfiz, adik-adik tahfiz, surah Al-Baqarah, kau tarik surah Yusuf tu kan, yang payah nak hafal surah-surah yang lain. Tapi ada baca Quran yang wajib. Masa bila? Al-Fatihah lah. Waktu solat. Itu yang wajibnya. Maka dekat sini nak kata mengaji tu wajib ke tidak? Itu jawapannya. Ada mengaji yang wajib, baca Quran yang wajib ketika solat, dan ada mengaji yang sunat. Bahkan dalam kehidupan seorang mukmin, tidak sewajarnya di luar solat dia tak baca Quran langsung. Walaupun tak wajib, tapi tak wajar engkau sebagai seorang muslim. Bahkan lebih daripada mengaji, atas daripada membaca, kita mesti memahami isi kandungan Quran. Semoga dengan pemahaman tersebut akan menjadikan kita seorang mukmin yang sempurna. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Jawapan Pandai Cik Man. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Kita berada dalam tema minggu ini berkenaan dengan puasa. Cuma hari ini kita nak bincangkan pasal perkara-perkara sunat ataupun ibadah-ibadah tambahan yang kita buat secara sukarela. Walaupun Allah kata tak wajib benda tu, Nabi tak mewajibkan, tapi bukan bermaksud kita boleh tinggalkan sesuka hati. Sebab kadang orang kita ni bila dia terjemahkan sunat tu, kita minta dia buat sunat. Yang kata, jomlah sembang sunat. Dan dijawab balik, alah Cik Man sibuk, ataupun ustaz ni sibuk, kau ni sibuk aja. Sunat ni tak buat pun tak apa. Bila kita cakap tak buat pun tak apa, kat situ ada nilai kita memperlekehkan ibadah tersebut. Cuba kita tukar maksud sunat ni. Apa maksud dia? Tak buat rugi. Tak buat rugi. Bukan tak buat tak apa. Bila tak buat tak apa tu orang rasa, bahkan benda yang wajib pun tak buat. Apatah lagi sunat. Ini mindset kita kan. Tapi bila kita berpersepsi ataupun kita maksudkan sunat tu kalau tak buat rugi, fastabiqul khairat lah. Kita fahamlah maksudnya. Maka tamaklah, bekerja-kerjalah, berlumba-lumbalah untuk buat benda yang baik walaupun tak wajib. Dan itu nanti akan menampung dan memberi saham kita di akhirat. Kita tak tahu mana satu ibadah sunat yang kita buat ni yang Allah terima. Kita buat kerja, kita buat aja. Memang dekat dunia ni, waktu kita hidup dekat dunia ni memang kita tanam aja. Kemudian di akhirat sana besok kita menuai. Kita yakin ke dengan ibadah wajib tu nanti Allah akan terima? Tak. Bahkan Allah terima yang ibadah sunat. Kita sedekah dekat masjid 20 sen. Kemudian besok kita sedekah 20k. Entah yang jadi kunci syurga kita sebab 20 sen. Sebab 20 sen tu kita tak mengungkit. Yang 20k ni pula kita mengungkit. Bahkan kita riak sekali. Allah tolak amalan tu. Wallahu a'lam. Maka disebabkan ketidaktahuan, benda yang unexpected, yang tak dijangka. Contohlah sebelum ni mungkin Cik Man pernah sebut tentang kisah seorang
pelacur, minta maaf sebut, ataupun GRO, di mana kita pun faham tugas dia buat apa. Takkan tugas dia benda-benda yang, bila sebut pelacur, kita dah tahu dah, satu benda yang memang kita berat nak cakap. Tiap-tiap hari mungkin dia buat. Dan masyarakat pun memang boikot dia, memang palau dia, memang tolak dia. Okey? Seolah-olah benda tu yang paling jahat. Dan memang itu satu dosa besar. Tapi, bila dia lalu satu kawasan, dia nampak seekor anjing. Dan anjing itu ada sign yang menunjukkan anjing tu adalah bercakap kat air. Tak adalah. Maknanya nampak anjing tu haus. Jadi yang melacur ni tadi, dia pun tanggalkan kasut dia ataupun sepatu dia cedok. Dengan hati dia yang sudi, dengan hati dia yang rahmat, dengan hati dia yang baik. Walaupun dari sudut zahirnya kita tengok, wai kau ni Kak, tak ada kerja lain ke? Jijik betul pekerjaan kau. Tapi dia ada satu nilai yang baik. Memang Allah menjadikan kita ni ada satu chip ataupun ada satu bakat, orang kata, daripada lubuk nurani kita yang paling dalam ni untuk buat satu kebaikan. Memang fitrah kita bertuhan. Fitrah kita ke arah kebaikan. Tak suruh pun kita memang nak buat. Maka pelacur ini tadi, perempuan ini tadi, dia ambil air dan bagi minum kepada anjing. Apa yang berlaku selepas itu? Maka dengan segala rahmat Allah yang memang maha rahmat, maha besar rahmatnya, Allah pun mengampunkan segala dosa si pelacur yang bagi minum anjing. Tengok, siapa tahu? Hanya benda ni berlaku di sekitar anjing, kemudian yang buat tu pelacur dan anjing. Anjing satu binatang yang kebanyakan masyarakat kita tak suka tengok ataupun pandang jijik. Tapi daripada situasi ini menjadi lubuk kepada rahmat. Allah tengok, Allah tahu zat dia, sifat dia, nama dia memang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmat. Tak ada siapa boleh lawan. Tiba-tiba tak dijangka, daripada kejahatan seorang manusia, dia boleh ada rahmat dari sudut yang lain. Ini bila kita tengok dari sudut lain, positive vibe, ataupun dari orang kata side yang baik seseorang manusia, kita tak jangka. Selalunya kalau kita tengok orang tu jahat, engkau ni memang tak ada baik pun aku nampak. Tengok dia ada buat baik pula. Itu yang kita rasa tak terkejut. Memang baik betul budak ni. Jadi bila Allah tengok ada di kalangan hamba-Nya yang rahmat, sedangkan Allah itu jauh lebih rahmat, maka Allah nak menunjukkan rahmatnya, Allah mengampunkan walaupun dia seorang pelacur. Kita mesti terperanjat. Kalau orang buat kesalahan yang kecil-kecil, engkau tumpahkan air, Allah akan ampunkan. Engkau sepak kaki member kau, Allah akan ampun. Kesilapan kecil kot. Tapi benda yang kita tak jangka, berzina, melacur, dosa besar, tiba-tiba Allah boleh ampunkan, maka Allah nak memperlihatkan kepada kita betapa rahmat Allah jauh lebih besar daripada rahmat seorang manusia. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang manusia. Jadi perempuan itu ada sifat rahim terhadap anjing. Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak ada nilai rahmat ataupun nilai kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi ataupun dirahmati daripada pihak yang lain. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malaikat. Ada satu kisah pada zaman Nabi, nak cerita pasal rahmat-rahmat sikit lah, masuk sikit. Tapi benda tu benda yang orang kata sampingan walaupun tak wajib. Nabi mencium cucunya. Alright? Nabi mencium cucunya, Hasan ataupun Husin. Okey? Kemudian ada seorang sahabat, dia tengok Nabi cium. Sahabat ni namanya Al-Aqra' bin Habis. Dia tengok, ya Rasulullah, Tuan cium cucu Tuan, saya ada 10 orang anak, ramai anak. Tapi seorang pun saya tak pernah cium. Jadi bila Nabi dengar pengakuan lelaki ni tadi, 10 orang anak Habib tak pernah cium. Ni bapak dia ke bapak orang lain, kan? Jadi Nabi pun jawab, man la yarham, tu yang hadis yang Cik Man baca tadi, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tak akan dikasihi. Bapa kerja dia memang cium, bukanlah kerja tapi walaupun tak wajib, tapi bapa dengan anak kot, baby sayang. Walaupun bapa tu kita gambarkan seorang yang garang, tegas, tak ada nak manja-manja, mengada-ngada apa semua, gesel-gesel apa semua, tapi bapa takkanlah the whole life tak pernah cium anak. Jadi bila Nabi, nampak macam tak ada rahmat engkau ni kan. Kau cium anak pun tak pernah. Ini anak kau sendiri kot. Bukannya suruh cium anak orang lain. Jadi sebab tu, macam seolah-olah tak ada nilai kasih sayang. Maka Nabi mengungkapkan benda ni. Siapa yang tidak rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Jadi, bapa cium anak ni taklah wajib. Tapi orang kata simbol kebapakan itu dan simbol kasih sayang itu seolah-olah macam
Tak ada langsung. Kalau bapa tak pernah cium anak. Jadi apatah lagi, itu bab cium anak. Apatah lagi bagi duit belanja tambahan kepada anak. Apatah lagi beli baju baru pada anak walaupun banyak benda-benda yang lain. So ini adalah nilai-nilai tambahan ataupun pekerjaan-pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh seorang manusia yang boleh memberikan saham pahala di akhirat nanti. Satu kita bincang untuk episod yang 2 episod semalam dengan hari ini, bab-bab tatawuk ataupun benda-benda yang sunat walaupun tidak wajib. Semoga memberikan kebaikan kita di sana. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali semula dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. InsyaAllah, korang tanya je, Cik Man akan jawab. Baik, sekarang ni kita masih lagi berada dalam perbahasan tentang benda-benda tatawuk. Jadi bagi adik-adik yang tak sekolah hari ni, yang tiba-tiba dengar perkataan tatawuk, maka tatawuk ni maksudnya kebajikan ataupun benda yang tak wajib dengan kerelaan kita sendiri, volunteer kita sendiri untuk buat, dan tujuannya untuk menambahkan pahala. Abu Hurairah, dia pernah pesan pada kita, di mana Nabi pernah berpesan, kekasihku, sahabat baik Abu Hurairah ni korang kena tahulah ya, memang best friend BFF Nabi SAW, dan antara 6 orang ranking yang paling banyak menghafal hadis. Ada top 6 paling banyak menghafal hadis, dan daripada 6 orang ni, top 6 ni, yang paling banyak sekali ialah Abu Hurairah, dia nombor 1. Jadi Abu Hurairah ada bagi semangat ataupun berpesan pada kita, menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad, kekasih Abu Hurairah, kekasih kita jugalah. Cuma Abu Hurairah sebut, kekasihku ada berpesanku 3 perkara. 3 perkara ni tak wajib, sunat aja. Tapi kenapa Nabi pesan pada Abu Hurairah, mesti ada keistimewaan yang tersendiri. Tu yang sebelum Cik Man ada cakap, sunat ni ada sunat muakkad, ada sunat tak muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Maknanya, ya Allah, inilah syiar kita sebagai seorang mukmin. Takkan kita nak tumpu pada benda yang wajib aja. Mesti nak tambah-tambah kan? Baik, so Abu Hurairah kata, kekasihku berpesan, berwasiat kepada aku 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Mana-manalah, ujung tengah pangkal ke ataupun 3 berderet-deret ke, dalam hadis ni sebut umum. Kadang ada perempuan dia datang haid, mungkin straight 15 hari, jadi tak dapat nak ambil yang pangkal tu. Jadi tu pulang. Yang penting dekat dalam hadis ni sebut 3 hari. Kemudian yang kedua, solat duha. Solat duha, pernah buat solat duha? Solat duha ni senang aja, 2 rakaat. Boleh buat 4 ataupun buatlah berapa, 6, 8, 10, 12, bergantung kepada kemampuan kita. Dan dilakukan pada waktu duha. Waktu duha bila? Waktu siang lah. Mungkin 20 minit selepas syuruk. 20 minit selepas habis subuh. Kemudian, betul lah tu. Dan sampailah zuhur. Beberapa minit sebelum zuhur tu, itu waktu dia lah. Dan di kalangan ulama ada yang mengatakan waktu yang afdal ketika matahari panas terik. Okey. Kemudian yang ketiga, witir sebelum tidur. Kita hari ni dalam zaman yang teknologi ni kita buat apa? Kadang-kadang tak tidur malam dengan layan gamenya, kemudian dengan layan orang kata lepak kedainya, dengan sembang-sembang. Padahal Nabi ada sebut kata janganlah bersembang selepas isyak kecuali benda-benda yang bermanfaat. Bahkan disunatkan kita tidur selepas isyak tu, kemudian kita nak bangun malam, tahajud, nak qiyamul lail. Itu yang kita ambil peluang ni lah. Yang disebut oleh Nabi ni tadi, pesan kepada Abu Hurairah, witir sebelum tidur. Witir ni maksudnya ganjil lah, semayang witir tu. Kita bangun malam buat 2-2-2, matna, 2-2-2. Jadi sebelum subuh tu kita tutup dengan witir. Witir ni ganjil. Sama ada kita buat 1, paling banyak 1. Ataupun 3, ataupun 5. Jadi daripada hadis ini, ada 3 wasiat yang Rasulullah SAW berpesan kepada kekasihnya, iaitu Abu Hurairah, manusia yang paling banyak menghafal hadis daripada top 6, iaitu 6 orang yang paling banyak menghafal hadis, supaya 3 ni kalau boleh jangan tinggal. Walaupun kita kata tak wajib, tetapi rugikan sebagai seorang mukmin ataupun yang mengaku cinta kepada Rasulullah meninggalkan ataupun membelekehkan benda-benda yang sunat. Okey. Tu buat apa dekat tu? Dia nak tunjuk-tunjuk ke, nak ambil gambar Cik Man ke? Kamera tu biar betul-betul kan ya. Okey, Cik Man buat peace dulu. Baik. Kemudian ada soalan-soalan daripada netizen kan, Cik Man ni boleh agak-agak apa yang korang buat kat rumah tu. Jadi jangan berebut-rebut cerita pasal kamera. Cik Man, kalau suami kerja, isteri pun nak kerja juga. Untungnya lah. Apa ni suami dapat bini macam ni kan. Jadi boleh ke tak boleh? Baik.
Apa kaitan soalan ni dengan persoalan yang kita sedang bincangkan, benda-benda sunat ni? Ialah suami dah kerja dah. Dalam keluarga, yang wajib mencari nafkah siapa? Suami. Jadi isteri dia wajib ke bekerja? Tak wajib. Duduk aja rumah jaga anak-anak. Suami bagi pakai, suami bagi rantai, suami bagi gadai-gadai, maknanya barang gadai yang suami bagi dekat isteri. Kemudian suami bagi duit belanja bulanan. Tapi jaga anak-anak lah. Bukanlah Cik Man kata isteri ni wajib basuh kain lampin ataupun wajib duduk celah dapur. Tapi bincanglah dulu. Sebab ada isteri yang berkejaya, ada isteri yang duduk rumah. Isteri yang berkejaya tu suami kena faham lah. Kan? Kena sama-sama lah uruskan anak. Jangan suruh isteri engkau aja. Tapi kalau suami yang bekerja, dia kata ayang duduk rumah. Ayang tak payah kerja, semua abang buat. Jadi isteri duduk rumah. Bukan maksudnya diduduk free-free macam tu, menguruskan anak-anak, kebersihan rumah. Bila suami buka pintu, wah, baiti jannati, kan? Dia tak jadi baiti nari, rumahku nerakaku, rumahku syurgaku. Jadi, boleh tak isteri bekerja? Yang ni, bab isteri ni kau kena tahu kau bini. Jadi, bini dia tertakluk kepada isteri, kepada suami. Ya, boleh atau tidak, maka kewajipan taat kepada suami itu kena faham. Bang, boleh kerja tak? Kalau suami kata, boleh yang, kerja. Padahal tak wajib bagi duit belanja. Bang, ni ayang nak bayar di rumah. Tak wajib. Abang bayar. Dalam pada abang bayar tu, tangan pun berulu. Kan? Seronoknya dapat bini macam tu. Tak apa bang, tolak, pegang, tarik balik. Alhamdulillah, lega abang untuk bulan ni. Isteri yang macam ni, ya Allah, syurga, babe. Benda wajib dia buat, lepas tu siap nak bantu suami. Yalah, ada wanita zaman moden, dia tak selesa duduk kat rumah, duduk macam tu aja. Bahkan kadang-kadang ada perniagaan online. Tapi jangan tersilap ataupun jangan terlebih sangat dengan online, takut nanti kita terjebak dengan scammer. Jadi boleh seorang isteri membantu suaminya dengan izin suaminya untuk membantu urusan rumah tangga, itu dianggap sebagai tatawuk ataupun pahala tambahan yang asalnya tidak wajib, maka ganjaran pahala yang besar untuk si isteri. Jadi jangan ke mana-mana, kita ada lagi pada hari-hari dan episod yang lain dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Korang tanya je, Cik Man jawab. Assalamualaikum.